Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sekarang ni dalam musim yang mencabar, musim COVID-19, dan di Malaysia sekarang ni sepatutnya kita ada PKP dan diharapkan orang ramai mematuhi arahan daripada kerajaan supaya duduk kat rumah baik-baik. Okey. Sebelum saya pergi jauh, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Syahri bin Zulkifli, peguam syari'i yang bertugas di negara Brunei Darussalam, dan saya bertugas di firma guaman Yusof Alim and Partners dan telah bertugas di Brunei ni selama hampir 20 tahun dah. Okey, dulu saya pernah buat video mengenai tak silap saya pasal hadanah, penjagaan anak. Dan hari ini saya nak bercakap pasal nafkah, tanggungan seorang suami terhadap isteri. Okey, ada 3 perkara penting seorang suami tu daripada segi undang-undang, 3 perkara penting yang perlu disediakan oleh suami kepada isterinya ialah makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Dan tidak kira, kadang-kadang ada suami ni masa dia kahwin dia bekerja, isteri tak kerja. Bila isteri bekerja, dia stop bagi nafkah. Pada anggapan dia, bila isteri kerja tu dia tak perlu menanggung nafkah. Itu pendapat yang salah. Seorang suami masih perlu memberi nafkah kepada isterinya, iaitu 3 perkara yang saya cakapkan tadi: makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Dan tempat tinggal yang dimaksudkan oleh saya tadi ialah tempat tinggal yang selesa. Bebas daripada gangguan pihak ketiga. Dia bebas nak bermesra dengan suami dia tanpa ada gangguan. Ada perabot yang sesuai dan ada kemudahan kebersihan. Dan makan minum tu, apa yang dia makan dia kena juga bagi pada isteri dia. Dan pakaian mengikut musim dan mengikut kemampuan suami. Selain daripada itu juga, suami mestilah memastikan isteri itu berada dalam keadaan yang selamat. Dia perlu memastikan isteri itu berada dalam keadaan yang gembira dan selesa lah. Pakaian pun pakaian yang munasabah lah, pakaian yang sesuai, yang daripada tudung sampai ke kasut dan sebagainya. Makan minum yang munasabah. Jadi jika perkara ini gagal disediakan oleh suami, maka isteri berhak menuntut pembubaran perkahwinan. Dan pembubaran perkahwinan ni maksudnya bukan suami yang cerai kan. Dia boleh mengadu ke Tok Kadi, kata suami tak bagi nafkah, dan perbicaraan akan dibuat. Dan peruntukan mengenai nafkah ini, kalau saya pengamal undang-undang syariah di negara Brunei Darussalam, ada diperuntukkan di bawah bab 46 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217, yang mana ada, kalau kita tengok akta ni, dia ada 46/1 A sampai K. Dan antara perkara yang membolehkan isteri memfasah, bab 46/1 ni adalah bab fasah. Kalau di Selangor mungkin Seksyen 53, di Brunei kita tak panggil seksyen, kita sebut bab. Yang mana bab 46/1 ni menyebut antara alasan yang boleh dikemukakan untuk fasah ialah
bahawa suami dalam tempoh 1 tahun atau lebih tidak tahu dia ke mana perginya, dia hilang. Dan kena B, bahawa dalam masa 1 tahun atau lebih suami berada dalam tahanan. Bila dah ada dalam tahanan, dia tak boleh bagi nafkah. C, bahawa suami telah cuai atau telah gagal mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 4 bulan. D, suami telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih. E, bahawa suami telah gagal menunaikan tanpa sebab yang munasabah kewajipan perkahwinannya, nafkah batin, selama tempoh 1 tahun. Ni masalah juga. Kalau suami ni dia perlu memberi nafkah batin seksual, tapi tak semestinya seksual. Dia ada juga kasih sayang. Sebab tu yang saya katakan tadi, dia perlu memastikan keselamatan isteri, kegembiraan isteri dan keperluan isteri. Kemudian F, bahawa jika suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi berkeadaan sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk. Ni lain pula cerita dia. Dan G, bahawa suami telah gila selama tempoh 2 tahun atau menghidap penyakit kusta atau vitiligo atau sindrom kekurangan daya tahan, iaitu AIDS, atau pembawa kuman HIV, atau sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit. Dan kemudian H, walaupun dalam tempoh 4 bulan berlalu dari tarikh perintah, mahkamah dah perintahkan dia supaya memberi nafkah batin, tapi dia gagal, dan isteri boleh berhak memohon pembubaran perkahwinan. I, bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal atau sebarang hal keadaan lain yang diakui oleh hukum syarak. Atau isteri sendiri, bahawa isteri J, bahawa isteri mempunyai kecacatan yang menghalang persetubuhan dilakukan mengikut hukum syarak. Dan K, apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan secara fasah di bawah hukum syarak. Dan kalau kita tengok di wilayah Persekutuan ataupun di Selangor ataupun di negeri-negeri lain, pukul melakukan darar kepada isteri juga dimasukkan di bawah bab fasah. Dan Brunei telah mengasingkan yang lazim menyakiti, memukul isteri ni semua di bawah satu seksyen lain yang dipanggil seksyen bab 44 daripada Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Akta Penggal 217. Ni kalau dipukul isteri dia, dia menyakiti, lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isteri menderita sebab kelakuan anaknya, berkawan dengan perempuan-perempuan keji, memaksa isteri hidup secara lucah, melupuskan harta isteri atau melarang isteri menggunakan hak-haknya, menghalang isteri daripada menunaikan atau menjalankan kewajipan atau amalan agamanya. Dan jika dia mempunyai lebih daripada seorang isteri, dia tidak melayan isterinya dengan adil. Jadi itulah antara kewajipan-kewajipan suami terhadap isteri. Selain daripada pembubaran perkahwinan secara fasah, isteri juga boleh memohon pembubaran perkahwinan secara taklid. Taklid ni apa-apa yang kalau di Malaysia ataupun di Brunei, lepas akad nikah tu kita akan baca taklid. Kalau di Brunei 4 bulan kita abaikan, seorang suami tu abaikan tanggungjawab, isteri boleh memohon pembubaran perkahwinan secara taklid. Tapi perlu pula, jika taklid ni dia perlu membuktikan bahawa suami memang melafazkan taklid tu
ataupun dia sign, dia tanda tangan daripada di dalam sijil taklid tu, dia perlu buktikan perkara itu, mungkin dengan mendatangkan saksi, menunjukkan sijil taklid dan sebagainya. Dan fasah tadi, biasanya yang bab yang popular yang kita gunakan dalam keadaan suami tidak memberi nafkah ialah bab 46/1C tadi, iaitu bila suami cerai atau mengadakan peruntukan nafkah, yang seperti yang saya kata tadi, makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Dan benda-benda ni wajib, sebab itu bila kita, seorang suami tu hendak berkahwin, dia kena pastikan bukan saja mampu daripada segi zahir dan batin ni. Zahir ni maknanya dia dah ada, dia boleh mampu menyediakan tempat tinggal, tak kira lah rumah sewa ke, rumah beli ke, ataupun bilik sewa yang selesa ke. Yang penting boleh menyediakan tempat tinggal. Bukan tidak boleh tinggal dengan ibu dan bapa suami atau ibu dan bapa isteri, tapi mesti apa orang kata, isteri tu berada dalam keadaan yang selesa. Kadang benda-benda ni melibatkan aurat dan sebagainya. Jadi bila bercampur ipar dua ini, terlalu ramai dalam rumah, tu yang boleh menyebabkan ada pergaduhan dan sebagainya. Dan bila ada pergaduhan, campur tangan ibu bapa dan sebagainya, maka boleh menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Jadi sebab itu disarankan agar suami ini mampu menyediakan tempat tinggal. Makan minum ialah makan minum yang sesuai, dan pakaian yang seperti yang saya katakan tadi, pakaian yang selesa. Jadi itu saja yang saya nak cakapkan, dan seperti yang saya katakan tadi, tidak kira sama ada isteri itu bekerja ataupun pendapatan isteri itu lebih daripada suami, memang daripada segi undang-undang dan hukum syaraknya suami yang wajib menyediakan nafkah kepada isteri. Kadang-kadang dia ada masalah juga, kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni, mungkin PKP dan sebagainya, kalau orang masih berdegil, kemungkinan ada berlaku suami kena buang kerja dan sebagainya. Dan dalam keadaan ini mungkin tak mampu nak bagi nafkah seperti mana yang dia boleh bagi semasa dia bekerja. Tetapi dalam keadaan begitu, suami perlu membantu isteri dalam rumah tangga, jangan lepak-lepak saja. Apa yang berlaku dalam kes-kes undang-undang di mahkamah, kadang-kadang suami kena buang kerja, dia duduk, dia lepak kat rumah dan mengharap bantuan isteri semata-mata. Kalau sebulan, 2 bulan tu mungkin isteri boleh bersabar, tapi lama kelamaan jadi masalah dan mulalah pergaduhan dan masalah ekonomi akan bermula dan berlakulah masalah rumah tangga dan pertengkaran pun berlaku. Dan ada kes kalau nak ikutkan, terlalu banyak isteri tidak tahu hak, dan suami pula tak tahu tanggungjawab, dan melarat hingga 14-15 tahun. Kadang saya kagumlah dengan kesabaran kebanyakan wanita ni. Ada yang menanggung suami sampai 10-15 tahun. Suami lepak kat rumah, isteri pula kerja. Dan hak ini sangat penting. Saya tidak bila saya bercakap begini, saya tak banyak menekankan orang kata istilah undang-undang ni. Saya nak tuan-tuan puan-puan ni faham apa yang saya nak cakapkan. Macam orang kata layman, orang biasa, perlu kita perlu tahu hak kita,
Dan suami perlu tahu tanggungjawab. Jangan kahwin ni untuk seronok-seronok aja. Uh, dan kalau isteri buat baik, kita pun kena tolong lah. Jangan kita pula naik lemak pula. Biarkan isteri saja bekerja. Okey, selain daripada itu, saya galakkan yang siapa-siapa yang follow mendengar saya punya percakapan ni, kalau ada soalan boleh PM saya ataupun email saya, Shahray SHAHRAY 24@gmail.com, ataupun boleh email ke email pejabat saya, Shahray SHAHRAY@yhplaw.com. Saya memang suka orang bertanya. Bila orang bertanya, saya akan buat research. Dan sebenarnya saya pun sekarang ni sedang menulis buku undang-undang. Jadi kalau saya nak tahu juga apa yang saya nak masukkan dalam buku ni, apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, dapatlah saya masukkan dalam buku ni. Buku ni saya buat tajuk Undang-Undang Keluarga Islam, satu penjelasan santai, dan sekarang ni dah hampir 70% macam tu. Dan kalau tuan-tuan puan-puan tanya saya akan buat dalam bentuk video ni, jawab selamba macam ni lah. Dan akhir sekali pesanan saya bagi rakyat Malaysia, kalau boleh patuhilah arahan kerajaan, duduk kat rumah dan diam. Jangan nak pergi main dam. Yang tua-tua tu main dam haji, lepak-lepak tak tentu arah ni kan. Kalau dah kena penyakit susah. Jangan degil. Dan di Brunei alhamdulillah lah, rakyat di sini memang patuh arahan kerajaan untuk melakukan penjarakan sosial. Dan saya yakin orang kat Malaysia ni pun tak semua yang degil. Yang segelangan kecil tu yang menyusahkan orang. Dan kalau PKP dilanjutkan nanti, dah jadi berlaku masalah. Macam saya kata, bila majikan yang mana kerja kerajaan mungkin akan mendapat gaji, tapi yang swasta yang bergantung pada bisnes, keuntungan syarikat, kalau kena lanjut lagi 2-3 bulan, masak tau. Kena buang kerja, dah susah. Jadi ini bila berlaku masalah ni yang boleh jadi masalah rumah tangga. Jadi saya sarankan dengar nasihat kerajaan, banyakkan berdoa, banyakkan baca doa dan sebagainya. Seperti contoh doa mohon dilindungi dari penyakit berbahaya yang kalau biasa kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk, mengerikan yang lainnya. Jadi kena sentiasa berdoa lah. Jangan fikir nak buat TikTok dan sebagainya, sebab orang dah banyak meninggal dan sebagainya. Jadi kita kena rajin berdoa, baca Yasin. Dan itu sajalah nasihat saya. Dan saya doakan semua berada dalam keadaan selamat, patuhi undang-undang, dan semoga kita semua ni bebas daripada wabak COVID-19 ni segera. Kita dah nak sampai Ramadan ni semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.